Menteri jelaskan kenapa ke tak cukup wanita yang berkaliber setelah Perikatan Nasional ni. Gelap tak nampak. Ya baling dah bagi tahu dah nanti nak pasang lampu dekat. Inilah taraf ahli parlimen kita di dalam parlimen. Cakap ini merapu-rapu. Gila apa lagu ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video hamba. Jadi kepada yang belum subscribe channel hamba, bolehlah subscribe Jemi Hasil dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada hamba. Jadi pada hari ini hamba nak bawa satu video ataupun hamba nak bawa satu perbincangan mengenai dengan satu video yang telah dimuat naik oleh Didi Chronicle. Untuk makluman semua, kita negara Malaysia, negara yang berbilang kaum, kita sayangkan negara kita. Jadi hari ini hamba buat video ni kerana hamba sayangkan negara hamba. Apa hamba nak katakan adalah Didi Chronicle adalah YouTuber sampah. Kenapa YouTuber sampah? Kita tengok dulu video dia dan hamba akan buat ulasan sedikit lagi. So kita dengar video yang telah dimuat naik oleh Didi Chronicle. Menganggotai jawatankuasa tersebut. Oh sekarang wanita sorry akan dia ada lagi sorry teruskan. Tapi kali ini tak ada seorang pun wanita dalam jawatankuasa tersebut. Nanti tolong pasang lampu dekat bawah batu kawan tu gelap tak nampak. Boleh Bapak Menteri jelaskan kenapa ke tak cukup wanita yang berkaliber setelah Perikatan Nasional ni. Gelap tak nampak. Ya baling dah bagi tahu dah nanti nak pasang lampu dekat Okey, kita dengar sendiri. Beliau sendiri telah edit satu video sesi parlimen. Dia beliau berlaku sebagai speaker. Beliau letak tempat speaker tu, beliau jadi speaker. Dan memang dia memang parodi, memang agak kelakar lah bagi mereka yang otaknya pendek, bagi mereka yang tidak ada semangat patriotik. Kerana apa saya kata itu adalah satu kebodohan yang nyata. Kerana kalau kita yang duduk negara berbilang kaum ini tidak menjaga keharmonian negara kita, siapa lagi? Di dalam parlimen hari itu, YB Baling telah pun diarahkan oleh speaker supaya menarik balik dan memohon maaf. Dan YB Baling walaupun dalam keadaan yang tidak ikhlas, kita nampak tidak ikhlas, tetapi beliau menarik balik dan memohon maaf. Dan bagi kita itu isu telah pun selesai. Tetapi kenapa YB Chronicle, bukan YB saya minta maaf, kenapa YouTuber Didi Chronicle ini dia ambil balik video itu, dia edit dan dia muat naik dalam YouTube. Dan kalau kita tengok perbincangan dan komen-komen yang telah dilemparkan di dalam YouTube itu memang mengajak kepada kebencian. Bagaimana negara ini nak maju kalau kita sesama rakyat Malaysia saling bergaduh. Dan isu-isu seperti warna kulit, bangsa, agama ini sangat sensitif. Bagaimana kalau kita lihat suasana di Amerika sebelum ini, pergaduhan yang melibatkan antara orang kulit putih dan juga orang kulit hitam di Amerika itu. Itu isu perkauman yang memang sukar untuk kita selesaikan apabila berlaku satu isu yang sensitif. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa menjaga keharmonian, jangan kita api-apikan perkauman. Kerana itulah speaker telah pun mengarahkan MP Baling supaya menarik balik perkataan tersebut. Dan MP Baling menarik. Supaya isu ini lebih jelas, saya pertontonkan video MP Baling diarahkan oleh speaker supaya tarik balik dan mohon maaf atas tindakan beliau. Perkara yang pertama mengenai perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yang Berhormat Baling semalam yang bersangkutan dengan perkataan gelap dan memakai bedak. Saya telah meneliti handset mengenai kejadian tersebut dan saya mengambil keputusan bahawa perkataan-perkataan tersebut adalah agak ofensif dan saya ingin mengarahkan YB Baling untuk memohon maaf dan menarik balik perkataan tersebut. YB Baling,
saya persilakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya akur, tetapi izinkan saya sedikit sebagai seorang ahli parlimen, saya nak menjelaskan sedikit. Pertama sekali, saya tidak sama sekali ada sebarang niat untuk memanggil sesiapa sebagai gelap dan sebagainya. Tolong YB Baling saya rasa sedang menerangkan keadaan beliau dan beliau pun akur, beliau kata beri beliau peluang. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Just quick one sir, 2 tahun saya duduk di situ, di same spot di situ, sememangnya kawasan tu gelap dan kami selalu tak dapat perhatian daripada Datuk Speaker. Jadi bila mana semalam beliau tengah cakap-cakap, saya kata kawasan tu, saya kata gelap, tak nampak kawasan tu. Maksud saya kawasan tu. Bagi saya adalah penting untuk rakyat netizen yang tidak berdosa di luar sana tahu supaya saya tidak ada sama sekali niat untuk memanggil sesiapa gelap kerana diri saya sendiri pun Allah telah takdir saya dilahirkan sebagai gelap. Jadi tak ada sebab pun saya nak panggil orang lain gelap. Walau bagaimanapun dengan ini saya menarik balik dan memohon maaf. Terima kasih Datuk Yang Speaker. Walaupun kalau kita tengok cara minta maaf dia tu memang tak ikhlas, tetapi beliau telah pun minta maaf dan tarik balik. Tetapi Didi Konika memuat naik dan memulakan lagi satu video yang mengajak kepada kebencian rakyat Malaysia. Tetapi Didi Konika YouTuber mungkin nak cari viewers, muat naik di YouTube dan memang ada 100,000 lebih yang menonton video itu. Dan komen saya tak tengok komen berapa yang komen, tetapi saya baca komen-komen di dalam YouTube memang agak menyedihkan dan mengecewakan. Kerana seorang YouTuber mengajak kepada kebencian. Ya, kita tahu mungkin dia adalah penyokong kerajaan. Tetapi sepatutnya sebagai penyokong kerajaan, beliau mengajak kepada keharmonian dan juga pendamaian. Tetapi kalau penyokong kerajaan pun memuat naik gambar sedemikian rupa dan akhirnya siapa yang untung? Berlaku komen-komen yang sangat tidak sihat. Pada pandangan hamba, video itu wajib di-delete. Walaupun dia mempunyai hak untuk memuat naik, tetapi kalau beliau sayangkan negara ini, beliau sepatutnya delete video tersebut. Kerana kita sebagai warga negara, mungkin pada pandangan Didi Konika dan peminatnya, itu adalah satu parodi. Tetapi dia ada batas-batasnya. Mungkin kita, kalau kita dengan kawan kita, kita boleh kata ini gelap, itu gelap. Itu kawan yang kita rapat. Tetapi kalau kita tak kenal, apatah lagi dia bukan daripada bangsa kita, bukan agama kita, ada haknya untuk kita bergurau. Jadi demi menjaga keharmonian negara, saya nasihatkan Didi Konika supaya delete video itu dan memohon maaf dan gunakan kelebihan beliau sebagai YouTuber yang mempunyai ramai pengikut ke arah keharmonian dan juga kasih sayang di dalam negara Malaysia. Kerana negara kita, kitalah yang jaga. Walaupun kita berbeza pandangan politik, tetapi kita tetap rakyat Malaysia. Jadi berbeza pandangan, berbeza politik, itu bukanlah bermakna kita harus saling benci-membenci. Orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Iban, orang Kadazan, rakyat Malaysia harus menjaga negara ini. Kalau kita saling bergaduh, kalau kita sering benci-membenci, ya akhirnya yang rugi adalah Malaysia. Politik memang dia tidak boleh lari daripada perbezaan pandangan. Kerana itulah ada platform parlimen, ada platform pilihan raya. Jadi kita sebagai penyokong tak perlulah berlebih-lebihan. Didi Konika saya puji dengan video-video parodinya. Tetapi kalau kali ini dia agak melampau kerana dia menyentuh perkauman dan menyentuh sensitiviti negara. Kerana dalam rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita baru saja menyambut ulang tahun rukun negara. Jadi kita fahami dan hayati kesopanan dan kesusilaan. Demi menjaga keharmonian negara kita, walau apa pun kita, walau siapa pun kita, walau kita berbeza pandangan sesama kita, tapi demi negara Malaysia, kita perlu bersatu padu dan kita perlu elakkan kebencian di antara kita. Berbezalah pandangan dengan rasional. Berbeza pandanganlah dalam keadaan yang sangat kita waras. Kalau kita dah keluarkan satu tahap isu sampai ke kulit agama, itu telah pun hilang daripada sifat kemanusiaan. Jadi saya nasihatkan kepada Didi Konika,
untuk delete video itu dan mohon maaf secara terbuka. Dan saya yakin rakyat Malaysia akan maafkan dan buatlah konten-konten yang lebih baik yang mengajak kepada kasih sayang dan juga kedamaian untuk negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila apa lagu ni?